Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, murid-murid, selamat pagi semua. Okay, pada minggu lepas kita telah selesai belajar mengenai sistem rangka, betul tak? Okay, jadi pada minggu ini kita akan sambung untuk subtopik seterusnya, iaitu sistem peredaran darah manusia. Okay, kita tengok gambar yang pertama dulu. Ni gambar yang pertama. Okay, pernah mengalami tak benda ini? Siapa pernah mengalami? Pernah tengok ayah dia ke ibu dia ke pergi buat apa ni? Okay, nama aktiviti ni ialah menderma darah. Menderma darah. Okay, bila kita cerita pasal sistem peredaran darah manusia, kita mesti cerita pasal darah lah. Okay, darah kita macam biasa berwarna merah. Nampak ni? Okay, dan darah kita duduk di dalam salur darah kita. Di bawah kulit kita ni ada banyak salur darah. Salur darah inilah yang membawa darah yang ada oksigen pergi ke seluruh badan kita. Okay. Darah yang darah yang mengandungi oksigen ini sangat penting kepada tubuh badan kita. Sebab jika kita hendak angkat tangan, tepuk tangan macam ini pun, kita perlukan darah yang ada oksigen. Faham? Sebab apa? Di dalam tangan kita, di dalam sendi-sendi kita, semua memerlukan oksigen untuk bergerak. Sebab itu, pernah tengok tak orang mati bergerak? Okey, tak ada lagi orang yang mati boleh bergerak. Sebab apa? Sebab jantung dia dekat dada dia ni, dalam tulang kita, belakang tulang ni ada jantung betul. Jantung sudah tak berfungsi. Jadi bila jantung tak mengepam darah, darah yang oksigen tu tak akan pergi ke seluruh badan. Faham? Okay, jantung fungsi dia untuk mengepam darah. Dia pam sekali, darah tu akan bergerak. Dia pam sekali, darah yang bawah tu akan tolak ni atas. Faham? Tolak pusing satu badan kita dan kita boleh dapat darah yang ada oksigen di seluruh badan kita. Jadi bila mati, jantung tak akan berfungsi dah. Dia akan berhenti macam tu je. Dan darah akan terberhenti. Bila darah terberhenti, semua anggota badan kita akan kehabisan tenaga dan berhenti juga. Faham? Okay. Mari kita baca. Ayah, sakitkah? Oh, tidak. Ayah sedang menderma darah. Menderma darah merupakan amalan mulia untuk membantu mereka yang memerlukannya. Perhatikan beg darah ini. Nampak? Okey, darah ni, kalau kita derma darah, darah ini akan mengalir keluar dan masuk ke dalam beg darah tu. Dan beg darah itu akan disimpan oleh pusat darah negara lah. Pusat darah negara ni akan simpan darah-darah yang didermakan ni dan digunakan kepada mangsa-mangsa aksiden ke, yang perlukan darah lah. Mangsa kebakaran ke, yang kecederaan teruk. Ada orang yang operate lepas tu dia darah keluar banyak, dia kena masuk darah yang baru. So doktor akan cucuk, ambil beg ni, dia akan masukkan darah tu, sedut masuk dalam badan dia. So darah dia akan bertambah kembali. Okey, dan selamatlah. Sebab manusia ada lebih kurang 5 liter darah saja. 5 liter maksudnya 5 botol air besar tu. Lebih kurang lah. Mungkin 4 botol air besar. Okey. So kalau dah kurang, dah tertumpah seliter, dah terkeluar seliter, manusia akan mula mengalami pening-pening dan boleh meninggal dunia kalau tidak diselamatkan, tak tambah darah balik. Okey. Okey, mari kita tengok. Sistem peredaran darah memainkan peranan yang penting di dalam tubuh kita. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Okey. Dalam darah kita bukannya ada oksigen saja yang digunakan untuk tenaga kita. Selepas tenaga kita tu pakai oksigen tu akan bertukar menjadi karbon dioksida dan dia akan mengalir keluar pergi ke
pergi ke jantung, jantung akan pump lalu kat tepi paru-paru, paru-paru akan sedut oksigen tu dan keluar ikut mulut kita, ikut hidung kita, faham? Okey, nutrien juga yang kita makan-makan tu semua masuk dalam salur darah dan menyebabkan badan kita menjadi membesar dan sihat. Air juga duduk di dalam salur darah, sistem peredaran darah kita. Okey. Bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ialah jantung, salur darah, darah dan peparu. Okey, nampak ni? Tengok cikgu ni kata apa? Mari kita lihat fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Nampak? Ini datang dari mana? Okey. Kita tengok gambar jantung. Jantung. Jantung ialah organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Macam cikgu cakap tadi, jantung ni dia pam. So darah akan pergi ke seluruh bahagian tubuh dan lalu dekat peparu. Setiap kali jantung kita berdegup sekali, darah akan dipam masuk ke jantung dan dipam keluar dari jantung. Ada darah yang masuk dan ada darah yang keluar. Faham? Jantung mempunyai dua bahagian. Bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh. Bahagian kanan pula mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke peparu. Okey, ingat tu. Bahagian mana yang mengepam darah ke seluruh tubuh? Bahagian kiri. Dan bahagian kanan yang ada karbon dioksida banyak, dia akan pam ke peparu. Peparu akan keluarkan daripada peparu ni, lalu ikut trakea, lalu ikut tekak kita ni dan keluar. Okey. Nampak? Ini kerata rentah jantung. Kenapa terbalik? Kenapa sebelah sini bahagian kiri? Kenapa sebelah sini bahagian kanan? Siapa tahu? Okey. Jawapannya ialah kerana jika kita pandang, contohnya ini jantung tersebut. Okey, ini contoh ni jantung tersebut. Dia kata sebelah sini sebelah kiri dan sebelah sini sebelah kanan, betul? Okey. Kerana apa? Kerana jika awak tengok daripada depan ni, dia bila pusing, contohnya ini muka dia. Ini muka. Okey, bila dia pusing macam ini, dia pusing ke belakang, betul lah kedudukan dia. Yang sebelah bahagian kiri ni betul berada di kiri dan yang sebelah kanan ini juga betul berada di sebelah kanan. Faham? Okey, kita teruskan. Okey, nampak? Nota guru ni. Darah yang mengandungi lebih oksigen diwarnakan dengan warna merah. Darah yang mengandungi lebih karbon dioksida diwarnakan dengan warna biru. Nampak? Merah, oksigen. Biru, karbon dioksida. Faham? Okey. Nampak? Ini sebenarnya ada yang dah belajar di tahun 4. Okey. Peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Nampak peparu di sini? Okey, peparu kita ada di sini. Ada dua peparu. Kanan dan kiri. Faham? Okey. Salur darah ialah tiup laluan untuk darah mengalir. Salur darah mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Okey, nampak? Okey, cikgu kecilkan sikit. Kecil lagi. Okey, nampak ni? Seluruh tubuh kita mengandungi salur darah. Salur darah ni macam highway lah untuk kereta lalu kan, untuk pergi ke semua tempat. Jadi dalam badan kita ada highway yang dinamakan salur darah. Dia pergi semua tempat sampai ke kaki, sampai ke perut, buah pinggang semua dia lalu. Okey. Okey, kita baca. Nampak ini highway dia. Di dalam ini adalah darah-darah. Bulat-bulat ni apa? Bulat-bulat ini adalah sel darah. Okey, sel darah merah. Ada yang penuh oksigen, ada yang penuh dengan karbon dioksida. Yang penuh dengan karbon dioksida tu dah oksigen telah digunakan lah. Okey. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Bahan kumuh seperti karbon dioksida disingkirkan di peparu. Okey. Tadi dia dah tu dah. Okey. Tengok cikgu ni tanya apa? Jelaskan fungsi jantung, salur darah, darah dan peparu dalam sistem peredaran darah manusia. Okey, nanti kita akan ada satu soalan
Kamu perlu jawab dan snap picture tu dan hantar dan turn in lah. Okey. Setelah menonton video ni, awak boleh turn in terus. Faham? Okey. Okey, sampai sini saja kita belajar pada hari ini. Apa yang kita belajar pada hari ini? Kita belajar ialah sistem peredaran darah manusia dan organ-organ yang terlibat lah. Organ paru-paru, salur darah, jantung. Okey. Dan darah. Okey. Okey, dan ini adalah fungsi-fungsi dia. Fungsi dia. Ini adalah fungsi salur darah, fungsi darah dan fungsi jantung yang tadi kita belajar tadi. Yang muka surat ni. Yang mana ni? Ni. Fungsi jantung. Okey, yang dia warna hitam sikit ni. Okey. Okey, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sila buat soalan yang diberikan dan turn in. Jangan lupa turn in. Kerana turn in tu cikgu boleh tahu siapa yang sudah tengok video ni ataupun tidak. Okey. Sekian, terima kasih.